A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada video kali ini dapat bersama dengan Ustazah Arifah pada video pembelajaran kita pada kali ini. Ustazah harap anak-anak murid semua berada dalam keadaan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Sentiasa jaga kesihatan tau. Okey, pada hari ini kita akan belajar dalam bidang akidah, iaitu pelajaran yang ke-13 dalam buku teks kita yang bertajuk beriman kepada hari akhirat. Ustazah yakin anak-anak murid semua mesti dah tak sabarkan nak belajar. Okey, terlebih dahulu sebelum kita memulakan pembelajaran kita pada hari ini, jom kita baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepahaman. Dah baca doa sebelum belajar. Jom kita masuk kepada apakah maksud beriman kepada hari akhirat. Okey, maksud beriman kepada hari akhirat adalah yakin akan kewujudan hari kehancuran seluruh alam semesta dan kebangkitan semula yang kekal abadi untuk menerima pembalasan sama ada syurga ataupun neraka. Itu adalah maksud beriman kepada hari akhirat. Okey, seterusnya kita masuk pula kepada nama lain bagi hari akhirat. Apakah nama lain bagi hari akhirat? Okey, yang pertama adalah hari kiamat, iaitu Yaumul Qiyamah. Nama lain yang seterusnya adalah Yaumuddin, iaitu yang bermaksud hari pembalasan. Dan yang ketiga adalah hari perhitungan, iaitu Yaumul Hisab. Itu adalah 3 nama lain bagi hari akhirat. Dah faham kan? Okey, seterusnya kita masuk pula kepada apakah perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ni. Okey, perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat di sini ada 9 perkara. Yang pertama adalah pahala dan dosa. Yang kedua adalah kematian dan alam barzakh. Yang ketiga adalah kemusnahan alam dan kebangkitan semula. Seterusnya adalah perhimpunan di mahsyar. Seterusnya adalah hisab. Dan yang keenam adalah mizan. Yang ketujuh adalah syurga dan neraka. Yang ke-8 adalah titian sirat. Dan perkara yang terakhir berkaitan dengan hari akhirat adalah tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Itu adalah 9 perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Okey, jangan risau. Di sini Ustazah akan terangkan satu persatu. Akan terangkan satu persatu akan perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ini. Okey, yang pertama kita masuk kepada pahala dan dosa. Apakah maksud pahala dan dosa ni? Okey, maksud pahala adalah ganjaran yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang mematuhi perintahnya dan meninggalkan larangannya. Manakala maksud dosa adalah balasan buruk yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang yang melanggar larangannya. Itu adalah pahala dan dosa. Yang kedua, kita masuk kepada
apakah kematian dan alam barzah? Apakah kematian dan alam barzah? Maksud kematian adalah perpisahan antara roh dan jasad, dan maksud alam barzah adalah alam pemisah antara dunia dengan akhirat. Selepas berlaku kematian, roh manusia ni akan ditempatkan di alam barzah. Yang ketiga adalah kemusnahan alam dan kebangkitan semula. Okey, maksud kemusnahan alam ialah kemusnahan seluruh ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang terdiri daripada langit dan bumi, termasuklah semua makhluk yang menghuninya. Kemusnahan ini berlaku selepas tiupan sangkakala pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil. Itu adalah maksud kemusnahan alam, dan maksud kebangkitan semula adalah kehidupan semula makhluk yang telah mati apabila ditiupkan sangkakala kali kedua oleh malaikat Israfil. Boleh faham kan? Seterusnya kita pergi kepada perhimpunan di mahsyar. Okey, maksud mahsyar adalah tempat perhimpunan semua makhluk yang dihidupkan semula dan dibangkitkan daripada kubur mereka. Itu adalah maksud perhimpunan mahsyar. Dan yang seterusnya kita pergi kepada apakah maksud hisab. Hisab di sini atau lebih dikenali sebagai perhitungan amalan yang bermaksud perbicaraan terhadap amalan manusia setelah menerima buku catatan amalan, sama ada dari sebelah kanan atau sebelah kiri mengikut amalan masing-masing. Itu adalah maksud hisab. Seterusnya kita pergi kepada apakah maksud mizan ni. Mizan adalah penimbang amalan yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menimbang amalan baik dan buruk manusia. Kepatusan timbangan ini menentukan tempat seseorang tu sama ada akan dimasukkan ke syurga ataupun ke neraka. Maksudnya mizan adalah timbangan. Maknanya kalau timbangan tu kita boleh tentukan sama ada seseorang tu akan dimasukkan ke syurga ataupun akan dimasukkan ke neraka. Itu adalah maksud mizan. Seterusnya kita pergi kepada syurga dan neraka. Syurga ni ialah tempat yang penuh dengan nikmat yang disediakan untuk golongan yang beriman dan beramal soleh. Itu adalah maksud syurga. Mudah-mudahan kita juga akan ditempatkan di dalam syurga. Amin. Dan maksud neraka ialah tempat yang dipenuhi dengan azab yang disediakan untuk golongan kafir dan orang yang melanggar perintah Allah. Itu adalah maksud neraka. Okey, yang kesembilan perkara yang berkaitan dengan hari akhirat ini adalah tanda kecil dan tanda besar hari kiamat. Di sini Ustazah akan terangkan apakah tanda-tanda kecil kiamat. Yang pertama adalah kurang bilangan para ulama. Yang kedua adalah kejahilan yang berleluasa. Yang ketiga adalah tersebarnya perzinaan dan arak. Dan yang keempat adalah banyak dibina bangunan pencakar langit. Yang kelima adalah amanah dikhianati. Seterusnya adalah
banyak berlaku peperangan. Dan yang ketujuh adalah negara Arab dipenuhi sungai dan taman menghijau. Yang ke-8 adalah orang jahil dilantik menjadi pemimpin. Itu adalah 8 tanda-tanda kecil kiamat. Tanda-tanda kecil kiamat ni kita dah boleh nampak kan sekarang kan? Maknanya itu adalah tanda-tanda kecil kiamat. Okey, seterusnya Ustazah akan kepilkan kepada awak semua apakah tanda-tanda besar kiamat. Okey, jom kita tengok, kita tonton, kita hayati apakah maksud tanda-tanda besar kiamat di video yang sebelah. Suasana sebelum terbit matahari. Saya akan ceritakan tanda besar kiamat yang pertama. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Inna awwala alamatis sa'ah. Nabi kata sesungguhnya tanda kiamat besar yang pertama, tulu'us syamsi min maghribiha. Matahari terbit daripada sebelah sini. Suasananya begini, tuan-tuan sekalian. Bismillah. Sebelum terbit matahari di sebelah barat, matahari akan menghilangkan dirinya selama 3 hari. Ini juga ada satu hadis yang sahih. Kemana matahari itu pergi, sekejap lagi kita beritahu. Manusia semua akan bangun pagi, satu pagi. Ini kita pakat beringat, kita belajar. Kita dah ada maklumat ni, alhamdulillah, kita pakat ingatkan anak-anak, saudara mara kita dan sebagainya. Allah pilih kita malam ni untuk datang dan mendengar ilmu ini. Hadis Nabi yang jumlahnya ratusan ribu, yang banyak rahsia yang kita belum mendengar. Kata Rasulullah, apabila kalian bangun pada pagi itu, macam biasa kita solat subuh, masih gelap. Selalunya jam 7 sudah cerah. Jam 7 sudah cerah. Tetapi pada hari itu kita akan melihat jam 7, 8 pagi, 9 pagi, suasananya begini. Yang macam tuan-tuan tengok ni. Kita pun tengok. Ini sudah jam 9. Jadi kita pun tengok ke langit, oh mungkin nak hujan kot. Kan orang kita begitulah, kalau gelap ni maksudnya gelap terlampau itu nak hujan. Kita pun tengok nak hujan. Masa berlalu pukul 10, pukul 11. Kita tengok masih gelap. Ini bukan hujan ni. Tidak ada awan yang gelap, tidak, ini bukan hujan. Maka ketika itu kita tahu, boleh jadi ini adalah tanda yang disebut oleh Rasulullah. Boleh jadi. Kita pun tunggu lagi. Selepas pukul 1, suasana masih gelap. Tok Bilal datang masjid apa semua. Nak azan ke tidak ni? 12.30 dah masuk waktu. 12.30 kan Zuhur. 12.30 sudah masuk waktu, tapi masih gelap. Azan. Wahai Bilal yang belajar ilmu hadis tentang kiamat, azan. Seperti biasa. Kita pun solat macam biasa, walaupun gelap. Manusia ketika itu sudah pun berkumpul di banyak tempat. Masing-masing tanya. Pukul 3 petang, pukul 4 petang. Ini apa yang berlaku ni? Masing-masing menunggu berita daripada TV dan sebagainya. Maka kita akan tengok dalam berita sebagainya, fenomena alam yang tiada huraian. Sekarang ini pun Allah sudah tunjukkan banyak fenomena alam yang tidak boleh dirungkai oleh sains dan ilmu. Kemudian tuan-tuan, kita pun akan tengok manusia sudah mula berbincang di masjid, orang dah mula riuh. Suasana dah jadi bincang dan sebagainya. Kita tunggu esok. Keesokan harinya, malam tu semua tidur. Orang tidur. Esokan harinya semua bangun. Hari yang kedua orang lebih ramai melihat. Lebih ramai yang menunggu. Tetapi yang bangun lewat jugalah. Yang tak sembahyang subuh, tak sembahyang subuh, macam biasalah. Dia tengok apa ke, dia tak heran. Bila manusia akan insaf, sekejap lagi saya akan sebut. Hari kedua bila kita bangun, manusia semua pakat tengok. Jam 7, jam 8, suasana gelap seperti ini. Ketika itu, yakinlah kita
dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya dalam masa sehari ataupun dua matahari akan terbit daripada sebelah sini. Hebahkanlah kepada adik-beradik kita, saudara mara kita, bagi tahu. Mereka yang jahil, yang tak tahu apa-apa tuan-tuan, yang tak hadir dalam majlis-majlis ilmu yang begini, bagi tahu kepada saudara mara kita. Kita semua ni wakil kepada ahli keluarga kita. Apabila hari kedua kita pun tengok masih gelap sampai jam 10, sampai jam 11, gelapnya adalah begini. Gelapnya adalah seperti gelap malam yang matahari tidak keluar. Ketika itu matahari beredar ke tempat lain. Kata Nabi, gelap itu sama ada 2 atau 3 hari. Bukan 3 hari confirm, 2 atau, sebab ada 2 pendapat, ada 2 hadis. 2 atau 3 hari. Tuan-tuan jangan bila hari kedua tuan-tuan kata, oh tak apa, ada sehari lagi kan, esoklah beritahu. Oh jangan tunggu 3 hari. Bila dah masuk 1 hari gelap sepanjang hari itu, baru nak masuk hari yang kedua, terus lakukan tindakan yang segera, tindakan yang paling segera. Kerana ada hadis Nabi kata 2 hari saja gelap, hari ketiga naik matahari. Tuan-tuan, kita pun bangun pada hari yang keempat. Kalau kita ambil pendapat hadis yang mengatakan bahawa 3 hari gelap itu, kita pun bangun pada hari yang keempat. Seluruh manusia bangkit pada ketika itu dan mendapati, ha inna syamsa qad tala'at minal gharbi. Nabi kata, seluruh penduduk bumi ini akan melihat matahari itu terbit daripada sebelah barat. Macam mana Ustaz? Matahari kan berbeza terbitnya. Di sini jam 7, kemudian baru di tempat lain. Ini kuasa Allah. Kerana hadis Nabi SAW bagi tahu, Nabi kata, apabila matahari terbit di sebelah barat, orang ramai akan menjerit. Itu dia, matahari sedang terbit di sebelah barat. Kata Rasulullah, amanu ajma'un. Semua beriman ketika itu. Seluruh penduduk bumi ketika itu beriman kepada Allah. Baru mereka yakin, inilah kuasa Allah. Dan ketika itu iman tidak lagi boleh diguna pakai. Kerana apabila terbit matahari di sebelah barat, itu bermaksud Allah telah pun menutup pintu taubat selama-lamanya. Kesemua orang berlari ke kanan ke kiri. Suasana jadi tidak terkawal. Ada yang balik ke rumah menyarungkan tudungnya baru menutup aurat. Ada yang berlari ke masjid, terus mengambil wuduk dan terus solat. Tetapi solat itu tidak boleh dipakai lagi. Yang bertaubat baru nak tutup aurat, ketika itu tutup auratnya tidak diterima lagi, habis. Kata Rasulullah, ada yang sedang memerah susu kambing ataupun lembunya, dia meninggalkan perahan itu serta-merta. Ada yang sedang meletakkan bata pada binaannya, dia meninggalkan letak bata itu serta-merta. Ada yang ketika itu sedang berjual beli, dan ketika itu juga dia melepaskan duit dan barangnya, kata Nabi. Ini Nabi buat contoh. Mereka balik ke rumah, mengambil emas masing-masing. Nabi sebutkan dalam hadis itu, az-zahabul ahmar, emas merah. Ambil emas merah, mencari orang-orang miskin. Ketika itu berlari ke rumah orang miskin, lalu diletakkan di depan rumah orang miskin. Diketuk pintu, makcik ambillah semua emas ni, saya sedekah fi sabilillah. Ini sedekah saya. Pakcik itu kata, halla kana bil ams. Alangkah baiknya kalau sedekah ini semalam kamu berikan kepada saya, ia masih bermanfaat. Kenapa hari ini sudah tak manfaat? Kerana matahari sudah naik di sebelah sini. Tuan-tuan, beramallah sebelum matahari terbit dari sebelah barat. Beramallah. Bertaubatlah kepada Allah. Setiap malam Allah Subhanahu wa taala memanggil, hal min mustaghfir. Ada tak siapa-siapa yang ingin bertaubat? Hal min taib. Adakah siapa-siapa di kalangan hamba-Ku yang akan bertaubat? Kemudian bila matahari naik sebelah sini, dia akan naik seperti biasa, akan naik sikit. Sampailah berada di tengah-tengah langit Zuhur, kemudian matahari itu akan kembali. Dan dia akan berpusing seperti biasa keesokan paginya daripada arah timur.
Macam biasa balik, keadaan menjadi normal. Cuma hari pertama dia naik itu adalah petanda daripada Allah. Wahai manusia sekalian, pintu taubat telah pun ditutup. Itu isyaratnya. Kemana pergi matahari? Nabi sebut dalam satu hadis, matahari meninggalkan tempat pusingannya menuju ke bawah arasy Allah. Arasy ini akan dilihat oleh kita semua di padang mahsyar nanti. Itu cerita mahsyar. Tuan-tuan, di mahsyar kita akan melihat arasy Allah. Matahari pergi di bawah arasy, sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis ni hadis sahih. Tuan-tuan jangan risau, saya belajar hadis di Syria dulu. Nah, insya-Allah saya hanya pegang dengan hadis-hadis yang kuat sahaja. Hadis dhaif pun boleh diamalkan. Ada sebagian hadis dhaif diamalkan, tapi dia ada syarat-syaratnya yang lain. Matahari ini pergi, dia tunduk sujud di bawah arasy. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengarahkan pada matahari itu, wahai matahari, selama 3 hari dia pergi. Sebab tu bumi gelap selama 3 hari ketika itu. Allah puji matahari yang merupakan hamba Allah, tidak pernah melakukan kemungkaran ataupun mengingkari arahan Allah walaupun satu saat. Tuan-tuan, alam ini kesemuanya patuh kepada Allah. Binatangnya, tumbuhannya, langit dan angin, bukit bukau, sungai dan laut, semua para malaikat, kesemua jenis binatang yang hanya melakukan maksiat dan kemungkaran kepada Allah hanyalah 2 makhluk, iaitulah jin dan manusia sahaja. Syaitan apa semua ni termasuk jin lah. Matahari tunduk dengan patuh. Tidak pernah lari matahari ini daripada orbitnya walaupun sejengkal ke depan ataupun sejengkal ke belakang. Kata kecendekiawan astronomi, ini ilmu akademik, seandainya matahari itu mara ke depan sebanyak sejengkal, nescaya terbakarlah seluruh bumi ini. Tanya matahari dia pusing. Kalau dia ke depan sejengkal sahaja daripada kedudukannya, kata para ulama cendekiawan astronomi, maka terbakarlah isi bumi ini. Dan seandainya matahari itu berundur ke belakang sejengkal, maka bekulah bumi ini. Tepat dia berada di situ, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah arahkan, wahai matahari, selepas 3 hari kembalilah kamu ke tempat pusingan kamu. Tetapi terbitlah pada hari yang pertama daripada sebelah barat, dan kemudian terbitlah kamu seperti biasa kembali. Matahari pun balik selepas 3 hari, pulang daripada arasy, kembali kepada tempat pusingannya, dan dia terbit daripada arasy ini. Dah tengok kan video apakah tanda-tanda besar kiamat tu? Ustazah harap awak semua faham akan perkara-perkara yang berkaitan dengan hari akhirat tu. Ada 9 kan? Okey, seterusnya kita masuk pula kepada apakah kesan beriman kepada hari akhirat, kepada akidah, kepada ibadah dan kepada akhlak Islamiah. Apakah kesan jika kita beriman kepada hari akhirat? Okey, kita masuk yang pertama. Apakah kesan jika kita beriman kepada hari akhirat ni? Kesan dia kepada akidah. Okey, yang pertama adalah meninggalkan maksiat kerana yakin bahawa segala amalan tu akan dibentangkan dan dihisap pada hari akhirat. Dan kesan kepada ibadah pula adalah kita ni akan sentiasa memperbanyakkan amalan soleh kerana yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala tu akan menghitung amalan manusia. Dan yang ketiga adalah kesan kepada akhlak Islamiah adalah manusia kita ni akan bersungguh-sungguh untuk melakukan kebaikan supaya mudah melalui titian siratul mustaqim. Itu adalah 3 kesan
jika kita beriman kepada hari akhirat. Ia akan memberi kesan yang baik kepada akidah kita, kepada ibadah kita dan juga kepada akhlak Islamiah. Okey, Ustazah harap awak semua, para pelajar yang Ustazah sayang semua ni faham topik yang Ustazah ajar pada hari ini. Okey, sebagai kesimpulan yang Ustazah nak simpul, hari ini kita dah belajar apakah maksud beriman kepada hari akhirat. Kita belajar pula apakah nama lain bagi hari akhirat dan kita juga belajar 9 perkara yang berkaitan dengan hari akhirat. Dan kita juga belajar apakah kesan beriman kepada hari akhirat. Itu adalah topik-topik yang kita belajar pada hari ini. Ustazah harap anak-anak murid semua faham dan dapat ambil manfaat yang orang kata manfaat yang Ustazah ajar pada hari ini. Okey, boleh faham? Dan insya-Allah kita akan belajar, kita akan bertemu dalam video yang akan datang. Jangan lupa jawab soalan kuis ya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.